Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan sambung bagi mata pelajaran Muamalat Darjah 5 untuk pelajaran yang ketiga dalam tajuk Assalam untuk siri yang kedua. Baiklah, untuk tajuk Assalam pada hari ini, murid-murid boleh rujuk kitab halaman 32 hingga 33. Kemudian, keluarkan juga buku tulis untuk kita sama-sama menjawab soalan latih tubi di hujung pembelajaran kita nanti. Baiklah murid-murid, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran yang ingin kita capai di hujung pembelajaran kita nanti. Diharapkan semua murid akan dapat yang pertama menyebut syarat bagi rukun modal dan barang yang ditempah. Yang kedua, murid dapat menyenaraikan 7 panduan menempah barang. Dan yang ketiga, murid dapat menyatakan hikmah jual beli Assalam. Murid-murid masih ingat lagi tak pengertian Assalam? Assalam pada bahasa bermaksud mendahulukan. Pada istilah, Assalam ialah menjual sesuatu barang yang disifatkan kepada tanggungan seseorang. Iaitu, Assalam disebut juga sebagai jual beli secara tempah ataupun pesanan. Cikgu nak tanya, rukun Assalam ada berapa? Rukun Assalam ada 4. Yang pertama, Al-Aqidani. Kedua, As-Sirah. Ketiga, Ra'sul Mal. Dan keempat, Al-Muslam Fi. Apa maksud Al-Aqidani? Al-Aqidani ialah 2 orang yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Apa pula maksud As-Sirah? As-Sirah ialah ijab dan kabul. Ra'sul Mal ialah modal. Dan Al-Muslamu Fihi ialah barang yang ditempah. Itu 4 rukun Assalam. Cikgu harap semua murid-murid sudah pun menghafal 4 rukun Assalam ini. Baik, pada hari ini kita akan belajar syarat Ra'sul Mal, iaitu syarat bagi rukun modal. Yang dimaksudkan dengan syarat Ra'sul Mal iaitu syarat bagi modal ialah bayaran yang dibuat oleh penempah sebagai bayaran pendahuluan. Yang pertama, jumlah bayaran dimaklumi kedua belah pihak. Siapa kedua belah pihak tersebut? Iaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, syaratnya bayaran hendaklah diserah dan diterima dalam masa akad, dalam masa proses tempahan barang tersebut. Akad tempahan tidak sah jika dilakukan secara hutang. Maksudnya kita hendak menempah barang tu hendaklah dibuat secara tunai, bukan secara hutang. Seterusnya, kita lihat syarat Al-Muslam Fihi, iaitu syarat bagi barang yang ditempah. Barang yang ditempah ketika akad atau barang yang dijanjikan sebagai imbalan kepada bayaran modal yang telah didahulukan oleh penempah tadi secara tunai, disyaratkan padanya 7 perkara. Yang pertama ialah barang tempahan boleh dinyatakan sifat dan ciri-cirinya. Barang tersebut kita tahu bagaimana rupanya, bentuknya. Syarat yang kedua, barang tempahan diketahui jenis, sifat, ukuran, kualiti, kuantiti dan sebagainya. Ini maksud kalau kita nak tempah barang, kita kena tahu bagaimanakah rupa ataupun bagaimanakah sifat barang yang kita ingin tempah tersebut. Syarat bagi barang yang ditempah yang seterusnya, yang ketiga, barang tempahan tidak bercampur dengan barang yang lain dalam kadar yang tidak diketahui. Jika nak dicampurkan pun mestilah kita tahu kadarnya berapa. Baik, yang keempat, barang tempahan mestilah diperhutangkan, iaitu
hanya dijelaskan ciri-cirinya sahaja dan menjadi tanggungan penerima tempahan untuk menyediakannya. Bila orang yang menempah sudah menempah ciri-ciri barang yang dia hendak, maka penerima tempahan mestilah melaksanakan atau membuat barang tersebut seperti mana yang ditempah. Baik. Syarat yang kelima, barang tempahan mestilah dari jenis yang mampu diserahkan. Contohnya, kita tidak sah menempah buah durian ataupun buah manggis yang bukan pada musimnya. Itu contoh. Mesti kita pastikan barang yang ditempah itu mesti boleh kita serahkan. Kalau bukan musimnya, maka kita tak dapat nak serahkan. Kita tak bolehlah untuk mengambil barang tempahan tersebut. Tetapi, sekiranya barang tersebut pada kebiasaannya mampu diperolehi tetapi tidak berjaya diserahkan dalam masa yang ditetapkan, maka akad tempahan tersebut tidak terbatal dengan memberi pilihan sama ada sama ada orang yang menempah itu ingin meneruskan tempahannya atau membatalkannya. Kalau batal macam mana? Kalau batal, orang yang menerima tempahan tadi hendaklah memulangkan semula duit modal ataupun duit pendahuluan yang orang yang menempah barang itu telah serahkan. Okey, faham ya? Syarat barang yang ditempah yang seterusnya, kita lihat yang keenam. Masa serahan hendaklah ditetapkan dalam tempoh yang boleh dikira. Contohnya, barang tempahan tersebut mestilah disiapkan dalam masa seminggu ataupun sebulan. Tidak sah barang tempahan itu ditetapkan dengan syarat contoh barang tempahan ni mesti siap apabila ayah saya datang ambil. Masalahnya kita tak tahu ayah dia tu boleh datang bila. Masanya tidak ditetapkan, dijelaskan dengan nyata. Kalau kita nyatakan mesti siap dalam masa seminggu atau sebulan, ia jelas. Masa serahan mestilah ditetapkan dengan jelas, bukan disyaratkan dengan perkara-perkara yang lain yang tidak nyata. Okey, syarat yang ketujuh, tempat serahan hendaklah ditentukan dengan jelas. Mestilah dinyatakan, okey, barang tempahan ini nak diambil di kedai ataupun saya akan hantar di rumah. Mesti nyatakan tempat serahan itu dengan jelas. Seterusnya, mari kita lihat beberapa panduan untuk menempah barang. Yang pertama, menentukan barang yang hendak ditempah. Pastikan apakah bentuk ataupun apakah jenis barang yang kita hendak tempah. Contohnya kita nak tempah almari. Kita kena jelaskan kita nak almari baju, bukannya almari kasut. Okey. Yang kedua, membuat tempahan daripada pembuat barang yang diakui kemahirannya. Jika kita nak tempah almari baju, sudah semestinya kita tempah di kedai kayu, bukannya di kedai besi. Okey. Yang ketiga, menentukan sifat-sifat atau jenis-jenis dan kadar barang tempahan. Kita sebutkan almari baju itu tingginya berapa, nak pintu berapa, nak senggatan raknya berapa. Mesti jelas. Dan syarat yang keempat, mendapatkan contoh barang yang hendak ditempah. Biasanya kepandukan gambar-gambar yang orang yang biasa membuat tempahan tersebut. Okey, yang kelima, bersepakat dalam menentukan jangka masa setiap barang tempahan. Mesti dinyatakan dengan jelas. Almari baju tersebut mesti siap dalam masa sebulan. Contohnya, pembuat tempahan menyatakan dia nak dalam masa sebulan, maka penerima tempahan pun mestilah jelas dalam masa sebulan ia kena siapkan almari tersebut. Okey, panduan yang seterusnya yang keenam, menentukan nilai atau harga yang perlu dibayar. Jelaskan berapa bayaran pendahuluannya dan
mestilah jelas kedua-dua pihak. Okey, yang ketujuh, membayar keseluruhan nilai harga barang yang ditempah tersebut. Itulah 7 panduan sekiranya ingin membuat tempahan barang. Seterusnya, kita lihat apakah hikmah jual beli as-salam. Hikmahnya yang pertama, dapat mengawal mutu barang. Yang kedua, memberi kepuasan kepada penjual dan pembeli. Yang ketiga, memberi peluang berunding di antara penjual dan pembeli berdasarkan cara yang diizinkan oleh syarak. Dan yang keempat, memberi peluang kepada penjual menyediakan barangan yang tidak ada atau belum siap mengikut kehendak dan citarasa pembeli. Berikut ialah 4 hikmah jual beli secara tempahan. Sebagai pengukuhan, murid-murid sila jawab 2 soalan berikut di dalam buku tulis. Yang pertama, senaraikan 7 panduan menempah barang. Yang kedua, tuliskan hikmah jual beli as-salam. Bila sudah siap, boleh hantar kepada cikgu untuk cikgu rekodkan. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita akan berjumpa lagi di penerangan untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.